Nampak tu. Bahagian intake ni dia dah makan. 12,000 weh. Antara problem yang biasa dihadapi kepada pengguna jentera Ninja 250. Okey guys, hari ni kita ada sebiji motor Ninja 250. Apa dia masalah dia? Tak nak cerita banyak, korang dengar dulu. Wish. Ada bunyi kompang, ada bunyi gendang, ada bunyi kerincing, macam-macam bunyi ada baik. Ini kalau kau tengah Superman, kau bayang kau tengah Superman, badan kau ni dada letak kat atas kaki kau straight dekat atas belakang, tinggal jari kaki aja main kat belakang, terbantut babe. Ini adalah bunyi yang datang daripada perut enjin, daripada crankshaft dia. So abang suspek crankshaft dia dah makan. Kita akan buat pembedahan atas motosikal ni. So, abang nak korang mengikuti proses-proses kita membedah dan mengenal pasti punca dan masalah kerosakan motosikal ni. So check it out. Kita akan start buka dengan kausek dia lah Kalau tengok mileage Ui, serius lah. Korang takkan percaya guys, mileage dia baru 12,000. 12,000 weh. Abang tak pasti mileage ni mileage yang original ke tidak, tapi apa-apa pun kita buka dan kita tengok lah. Jentera ni sebenarnya akan crankshaft ni jarang ada berlaku pada Ninja 250. Bukan tak ada berlaku, tapi dia jarang tau. Antara kerosakan yang biasa terjadi pada Jentera 250, first ialah coil, salah bateri tak charging. So kau tengah-tengah bawa kan, tiba-tiba motor akan mati tengah jalan. Coil Ninja ataupun coil motor Jentera Kawasaki ni memang banyak merosak lah. Coil terbakar lah. Kenapa coil ni boleh terbakar ni? Banyak sebab lah boleh menyebabkan coil terbakar lah. Antaranya ialah penggunaan minyak hitam tak bersesuaian. Kedua ialah disebabkan oleh penggunaan bateri lebih daripada masa. Biasanya bateri ni tukar setiap 2 tahun. Bila kita guna lebih daripada 2 tahun, bateri ni dia akan drop dia punya kekuatan. So kita pun pakai untuk start motor, kita crank kan. Kita crank. Bateri ni kita gunakan kuasa dia. So voltage dia drop. Coil kita nak tak nak dia kena cas balik. Disebabkan drop dia terlampau banyak, so bateri ni coil ni kena kerja lama. Bila elektrik ni, wire ni dia ada arus bergerak pada dawai tu, dia akan menyebabkan dia jadi panas. Kau punya minyak yang kau pakai adalah jenis yang murah, lama-lama terbakar. Itulah punca kenapa coil terbakar. Yang kedua ialah penyakit coil plug. Coil plug yang mana tiba-tiba motor kau jalan satu silinder. Yang ketiga, masalah tensioner. Lupa nak cakap tensioner. Tensioner ni pun banyak juga kes dia. Sampai kadang-kadang kau naik tension lah, tukar tensioner jadi balik, memang macam kau kena beli untuk melabur buat tensioner je. Itu masalah dia. Lepas tu dia ada isu juga dengan tangki dia ni masuk air, sebabkan oleh hose yang salurkan air keluar ni dia tersumbat, terlipat. And then of course crankshaft ada tapi tak banyak, jarang-jarang. Biasaan orang yang kena crankshaft ni dia minyak hitam tak jaga, oil filter ataupun failure daripada dia punya oil pump. Banyak lagi lah sebenarnya masalah yang abang tak sebut. Motor ni juga terkenal dengan isu starter relay guys. Starter relay dia cepat sangat lah kaput. Tahu-tahu bila kau nak start bunyi tak. Apa lagi Oh lupa, lampu neutral. Banyak juga kes lampu neutral dia tak menyala. So bila lampu neutral tak menyala, kau nak pakai motor kan, motor tak boleh start. Kau kena tarik clutch baru boleh start. Itu masalah bila ada isu dengan dia punya lampu neutral. Adalah lain-lain yang beberapa lagi lah, tapi ini antara common problem lah. Ini antara problem yang biasa dihadapi kepada pengguna jentera Ninja 250. Tapi itu macam abang cakap lah, crankshaft ada tapi dia bukan macam R25. Crankshaft ni common problem, tapi untuk Ninja 250 dia bukan common problem. Dia adalah masalah yang jarang berlaku. Sebab tu kita kena tengok penjagaan minyak hitam, oil filter. Contoh kita beli motor second hand, kita tak tahu history dia penjaga minyak hitam macam mana, cara dia bawa motor, lenjan ke apa ke, penukaran minyak hitam, jenis minyak hitam. And then bila motor tu dah dekat-dekat nak rosak, dia repair apa yang boleh, janji motor senyap sikit, dia jual kat kedai supaya tak ada history. Tak akan jual dekat tangan-tangan ni, biasanya dia akan jual kat kedai. Kau pun pergi beli, pakai tak sampai sebulan, tak sampai 1000 km keluar bunyi yang pelik-pelik dan sebagainya. So ini antara benda yang kita kena ambil tahu lah. Terbaiknya kalau kita nak beli jentera second hand ni, bawa mekanik. Pergi kedai tu kita suruh mekanik check sikit ke apa kan. Belilah motor yang kita memang ada history. Janganlah beli motor yang kita beli tak ada history kan. So susah kita nak judge. Kalau jadi kerosakan, kadang-kadang modal nak repair dia bukan sikit. Macam motor ni modal nak repair dia beribu babe. So mesti ramai yang terfikir kan, kenapa crankshaft ni boleh rosak. Kan sahaja Ninja lah, tapi cerita pasal
hampir semua motosikal lah yang ada kat pasaran. So, kita boleh bahagikan pada dua keadaan atau senario. Yang pertama, kerosakan yang berpunca daripada manufacturing failure. Contoh macam motor R25. Antara sebab-sebab dia kenapa boleh rosak crankshaft ni motor R25, sebab dia punya idle gear rosak kan. Ramai tahu betul. Gigi idle gear tu jadi bulat. Oil pump tak boleh nak pump minyak naik ke kita punya komponen motosikal lah. Ini contoh yang manufacturing punya problem. So macam Ninja ni susah lah kita nak tengok manufacturing punya isu lah. Selalunya motor-motor rosak disebabkan oleh pengguna dia sendiri. Nombor satu, mereka ni kalau nak pakai motor nak guna minyak hitam, pakai yang murah. Ramai. Kenapa abang boleh cakap? Sebab abang berniaga dan abang tahu ramai yang datang tanya pasal minyak hitam. Mereka macam tak ada yang murah ke bang? Kita ni kena faham, motor-motor besar ni lah kita sensitif. Jagaan minyak hitam kita tak boleh nak pakai minyak hitam yang biasa. Main cedok je. Jagaan minyak hitam sangat penting. Sebab minyak hitam ni dia punya darah. Kalau darah dah kotor, orang pun boleh mati. Bukan lagi kita punya enjin boleh rosak. Penggunaan minyak hitam yang tidak berkualiti. Cerita lagi jenis, ada pula customer suka cycle oil filter. Lepas tu ada juga yang jenis suka lebihkan waktu. Patutnya 3000 km semi, 5000 km fully. Dia apa pakai, dia lanjannya semi tu pun sampai 5000, 6000 km. Ada juga yang jenis simpan motor lama-lama. Simpan motor berbulan-bulan sampai 6 bulan, setahun kan tak pakai motor. Ataupun mereka baru accident ke apa, simpan motor kan, buat claim ke apa. Bila time nak pakai tu, mereka tak tukar minyak hitam. Dia lenjan juga pakai minyak hitam yang sama. So ada juga yang jadi pakai oil filter lokal. Ini boleh jadi customer tu sendiri memilih untuk beli oil filter murah. Contoh dekat Shopee ke kan, mereka tengok oil filter murah, mereka beli. Bukan tak ada, ramai. Jangan cakap tak ada lah. Kalau boleh ada yang RM12, RM12 tu dia bedal. Lagi apa? Oil filter kereta. Saya pernah dulu berdebat dengan seorang. Bukan berdebat lah, kira dia mempersoalkan bila saya cakap jangan pakai oil filter kereta. Saya rasa dalam ni pun mungkin ada yang akan cakap benda yang sama. Filter kereta boleh pakai, tak ada masalah. Filter kereta tu sama je macam oil filter motor. Daripada segi kerja, oil filter memang sama. Kerja dia adalah menapis. Bermakna dia filter, dia membersihkan, dia menapis. Kerja sama saja. Tapi dia punya rating, cara kerja berbeza. Kalau awak boleh cari, boleh namakan satu kereta yang mempunyai RPM sama macam motosikal, yang mempunyai RPM, high RPM 15,000, 14,000, 13,000. Kita cruising RPM dia adalah 7,000, 6,000, 7,000, 8,000. Cruising RPM sama macam kereta tu, awak boleh pakai filter dia. Kalau adalah contoh Ferrari ke kan, Lamborghini ke kan. Sebab Myvi paling tinggi pun 6,000, 7,000. Itu high RPM. Cruising RPM 3,000. So kalau korang boleh cari oil filter yang sama, korang boleh pakai. Tapi kalau korang tak boleh cari oil filter yang sama dekat kereta tu, macam mana korang nak pakai kat motor? Tak gitu. Tengok tengok ada sebut besi tak. Ui, penuh baik sebut besi. Sudah kong ini enjin. Nanti kita tunjuk sebut besi dalam dia punya bekas ni So berdebat lah. Dia pun cakap sebab daripada segi teori, tak dinafikan oil filter kereta, oil filter motor ni mempunyai kerja yang sama, iaitu membersihkan minyak supaya minyak yang masuk dekat kita punya komponen-komponen ni dia bersih. Tapi kena faham, kereta ni dia tak ada filter dia tak perlu nak complicated sangat. Sebab filter dia hanya memastikan minyak tu bersih sahaja, kind of bersih yang normal, faham tak? Sebab enjin kereta dia mana kotor sangat. Kau bayang enjin kereta, gearbox tak sama, gearbox asing. So dia punya pembinaan dia, teknologi oil filter dia tak sama macam motor. Motor ni dah lah filter, lepas tu flow rate dia pula jenis flow rate dia rendah tapi pressure tinggi. Tu kereta pula flow rate tinggi, pressure rendah. Dia lain. So kena faham, dia tak sama guys. So jangan kita nak menyamakan. Jangan cuba-cuba nak menyamakan oil filter kereta dengan oil filter ni. Dan dijadikan cerita orang yang zaman tu abang pakai Yarsik kan, orang yang pakai oil filter kereta tu hancur enjin dia, pecah. Tak pasal-pasal. Biasalah, mereka ni kadang-kadang ikut member. Barang RM20, daripada RM50 nak beli yang RM20, pecah enjin. Tak pasal-pasal, dah menyesal. Alright, so sekarang kita nak buang minyak hitam ni. So kita nak tengok macam mana dia punya keadaan minyak dia lah. Tuang minyak dia.
Tu nampak tu. Nampak tu. Oh, hancur bye minyak dia. Okey, so guys, kita dah turunkan enjin sekarang. Sekarang adalah proses meleraikan enjin ni untuk kita buat bedah siasat. Dia punya camshaft bahagian intake ni dia dah makan. Cuma maknanya minyak tak naik. Minyak tak cukup. So dia kena pada dia punya camshaft ni. Nampak tengok cam dia ni, nampak? Nah, ni yang exhaust. Exhaust okey. Cuma bila kita tengok bahagian intake ni dia dah makan. So cam ni pun dah ada tanda lah. Dia punya cam holder dia pun ada makan. Nampak ni? Dah ada kesan dah. So dua bucket ni kita tak dapat keluarkan. So nak keluarkan ni kita kena gosok sikit lah nanti. So kalau kita tengok so oil pump akan pump minyak naik atas. Okay, kalau macam motor Superbike kebiasaannya dia ada lubang kat dalam ni yang akan drive kita punya minyak naik daripada kita punya crankshaft, naik kat kita punya block, naik kat kita punya head. Tapi untuk Ninja ni dia guna oil pipe ni. So oil pipe ni dia akan naik. Okay, dia akan naik kat sini. Lepas tu korang perasan tak ni? Ni adalah lubang yang mana dia akan hantar minyak tu pergi dekat kita punya camshaft. Ni dia lubang dia. So dia akan hantar pergi kat camshaft kita. Alright. So dia daripada sini dia naik pergi ke camshaft. Camshaft pergi kat exhaust. Dan antara kita punya camshaft ni, kalau kita tengok dekat kita punya daripada exhaust ni, okey. Daripada exhaust kan, dia dah naik minyak tu, dia akan pergi ke camshaft. Minyak yang sama akan masuk melalui lubang ni, nampak ni? Dia ada lubang kat sini. Lubang ni akan transfer pergi kat bahagian intake. Dia keluar kat lubang sini pula. Okey. So bila dia keluar kat lubang ni, dia akan masuk dekat camshaft ni lubang ni. Ni. Masuklah kat camshaft ni lubang dan dia akan keluar daripada lubang-lubang yang dekat sini untuk diminyakkan bahagian cam kita, bahagian bucket kita. Alright. So apa yang berlaku sekarang ni bermakna minyak yang sampai kat sini ni tak cukup. So bila minyak yang sampai kat sini tak cukup, ke dia akan menjadi kering. Itu yang jadi dia calah. Kenapa minyak tak cukup? Okey, sebab dia kita ada isu dengan enjin ni yang mana crankshaft dia ni dah makan. Kita dah tengok daripada kita punya minyak enjin tadi tu kan penuh dengan sebut besi tu kan. Itu tanda-tanda bahawa crankshaft dah makan. Bearing journal dia dah makan. So bila bearing journal dia dah makan, so minyak pressure loss kat situ. So bila minyak pressure loss kat situ, dia tak cukup naik ke atas bahagian head kita. Itulah punca kenapa kita punya cam bahagian intake ni dia makan. Lepas tu kalau kita tengok pun bila enjin ni pada motosikal dia bukannya straight. Dia menyengit sikit. So bahagian sini dia akan cukup dengan minyak. Nanti ada yang tanya kenapa bahagian exhaust dia tak kena pada bahagian intake dia kena. Sebab apa? Bahagian exhaust ni dia minyak kita punya enjin ni dia tak flat, dia ada flank sikit. Dia ada sengit sikit. Sebab itu minyak tu dia duduk kat sini banyak, kat sini dia jadi kering. Itu yang dia makan dekat bahagian lagi-lagi ni bahagian hujung. So pressure yang sampai kat sini memang tak cukup sangat. Itu yang dia makan kita punya sini. So macam enjin ni bila kita nak buka, kita akan buka daripada luar pergi ke dalam. Bila kita pasang dalam keluar, buka luar ke dalam. Dan jangan pula kau dah buka sini kau pergi sini. Tak payah nak menyilang-nyilang, ikut je turutan dia. Simple je. Alright. Okay, punya valve ada belaga dengan kita punya Wisdom lah. Cabut blok tak ada cala guys. Piston pun cala-cala manja je lah, boleh pakai lagi ni. So kita dah buka kita punya piston, kita dah cabut. So ni piston nombor 1. Kalau korang tengok piston nombor 1 dia tak ada kesan-kesan ketukan lah. Kalau kita tengok piston nombor 2 ni piston nombor 2. Nampak tu dekat bahagian exhaust tu dah ada kesan ketuk. Exhaust ni dia ada belanggar. Dia dah belanggar dengan kita punya piston. Tu yang dia bertanda tu, nampak tu. Okey. Kenapa dia boleh belanggar? Of course disebabkan oleh kita punya conrod. Cuba tengok betul-betul
Nampak oh. So benda ni dia dah makan dia punya bearing ni. Okay guys, so kita dah selesai dengan kisah overhaul motor ni. Korang boleh tengok abang dah buka crankcase dia tengah. Okay, kita dah cabut dah semua barang-barang dia, part dia semua dah lerai habis dah ni. Sekarang jom kita tengok apakah part yang bermasalah pada enjin ni. Mulakan dengan bahagian head. So kalau kita tengok bahagian head ni memang jelas kita ada kesan cala So walaupun dia tak adalah sedalam mana, tapi dia dah makan. So kalau kita pakai, kita kena pastikan kita hantar for polish lah. Kena hantar, memang kena hantar polish kau-kau lah. Okay. And then kedua kita tengok cam dia pun ada kesan sikit tapi tak dalam. So kita boleh hantar untuk polish. Tapi kita tak boleh grind dia, kita tak boleh getah pasirkan dia. Kita just polish saja. Dapatkan licin. Kalau boleh selicin macam ni lah, lebih kurang lah. So kalau kita tengok sini pun dia punya bahagian cam holder dia pun ada kesan cala kan. Ni kesan daripada minyak yang tak naik itulah. Alright, kita pergi kepada part yang kedua. So kita ada kesan ketukan pada kita punya piston. Kita tengok kesan ketukan pada piston kita. Kalau kita tengok piston yang tak belaga tu elok. Masih lagi okey. So kita boleh pakai. So kesan biasalah sikit-sikit kan. Elok kita ganti piston ring boleh lah. Tapi kalau kita tengok dia punya piston yang nombor 1 ni, nampak ni, ada kesan calar. Masalahnya bila dah calar macam ni, kalau kita pakai juga, kita ada possibilities yang dia akan leaking. Dia ada kesan calar sikit lah. Tapi blok dia ni still consider boleh dipakai lah. Nak cakap dia calar teruk, tak adalah. So blok dia masih lagi okey lah. Tapi adalah kesan calar yang halus sangat. So blok kita boleh pakai balik sebenarnya. So apa yang kita kena buat ialah kita kena ganti piston ring. Conrod ni adalah conrod yang okey. Nampak? Dia ada dia punya plain bearing dia. Nampak? Ini adalah plain bearing. Kita ada plain bearing kat sini. Pun bahagian bontot dia lah, kita ada plain bearing dia. So ini adalah conrod yang dah makan. Korang boleh tengok plain bearing dia dah hilang. Dia dah tak ada plain bearing dah ni. Conrod ni kita kena ganti. Bontot dia pun dah tak ada plain bearing. Hilang dah plain bearing dia. So mana pergi plain bearing dia? Korang boleh tengok tu. Nampak tu? Itulah dia plain bearing dia. Dia dah melekat terus. Dia dah terus jadi sebati dia. Yang lain semua okey je. Kalau kita tengok bahagian ni okey, tak ada kesan cala, tak ada. Kita ada loss kat bahagian ni yang menyebabkan minyak kita loss. Dan seterusnya bila minyak dah loss kat bahagian ni, dia menyebabkan kita punya minyak tak dapat support lah ke bahagian head. Itu yang dia makan head kita. Kan dia langsung dah tak ada, bearing dia langsung dah tak ada, plain bearing langsung dah tak ada. Dia dah jadi nipis lah. Memang nipis teruk. Sebelah memang makan habis, sebelah tak ada terus. Nampak? Sebelah tak ada terus. So memang dia dah lost pressure loss kat situ banyak gila. So menyebabkan minyak tak naik. Kenapa kita ada pressure loss? Disebabkan mungkin kuantiti minyak yang sampai dekat sini ialah tidak mencukupi. Bila kuantiti minyak yang sampai yang digeneratekan oleh oil pump kita tak mencukupi, maka dia boleh membuatkan crankshaft kita makan, conrod kita dah makan, plain bearing kita makan dan sebagainya. Itu yang pertama. Sebab minyak yang support, kuantiti minyak yang support tak cukup. Boleh jadi oil filter tu sumbat. Boleh jadi oil pump ni sendiri ada masalah. Jom kita tengok oil pump dia. Kita tengok oil pump dia ni. Ni abang tunjuk dengan korang. Tu nampak tu. Ada kesan pitting yang terlampau teruk. Nampak tu? Bercala-cala oil pump dia ni. Nampak? Oil pump yang sepatutnya licin, gebu, kan? Nampak tu? Kesan pitting yang terlampau banyak. Pitting ni kenapa? Kerana terlampau lama pakai. So mileage 10,000 km memang tak logik. Tapi kalau korang tengok kat dalam ni, kat sini tak ada plain bearing, tapi kau tengok dia ada kesan pitting yang terlampau banyak. Okey, motor ni memang dah lama gila pakai, cuma mileage yang dia letak kat meter tu memang tak logik lah. 10,000 km, 12,000 km tu tak logik lah. So memang dia tipu lah. Bila dia jual kat owner, memang dia dah tukar meter lah. Itu je cerita dia. Ataupun minyak yang hantar cukup, oil pump hantar minyak cukup. Of course lah, kalau kita tengok sini dia dah ada kesan-kesan pitting tu, memang dah tak logik lah. Dia hantar minyak yang cukup, betul. Nampak tu kesan pitting yang sangat teruk kan. Memang dah tak logik lah dia hantar minyak yang cukup. Ataupun kita ada fail pada kita punya pressure relief valve. Kerja dia, kalau dia detect ada pressure yang berlebihan dalam enjin kita, overload pressure daripada kita punya oil pump, maka dia akan tendang keluar. Dia akan buang minyak tu. Dia tak akan simpan minyak tu, dia akan buang. Bila pressure dia lebih, dia akan buang.
So boleh jadi spring ni dia dah lembut sangat. Ni nampak ni, spring ni dia jadi lembut sangat. Spring ni sepatutnya keras, tapi kau nampak anjal dia lembut sangat. So bila spring ni lembut sangat, pressure dia baru 30 PSI pun dia dah buang minyak. Ni benda ni boleh berlaku disebabkan apa? Mileage lah. Mileage terlampau tinggi. So pressure spring ni dia jadi lembut. Dia dah tak kerah macam asal. Nampak? Lembut. Okey. Itu antara diagnosis kita lah. So dua ni ada kemungkinan, tapi abang lebih kepada pressure relief valve spring ni dia dah lembut, yang menyebabkan minyak kita loss di dalam enjin, dan akhirnya menyebabkan minyak yang sampai ke dalam komponen-komponen enjin kita ni, yang sepatutnya pergi kepada lubang sini, lubang sini, lubang sini, kan, pergi ke semua komponen-komponen lain tu, dia tak cukup. Tapi bila dia tak cukup, piston nombor ni yang mula dulu makan. So akhirnya biasanya konsep enjin ni kalau dia dah makan, dia akan makan satu tempat cepat-cepat, baru dia akan efek tempat-tempat lain. So macam ni kita dah tengok dia makan kat sini dulu, baru dia efek kepada part lain, iaitu head dia dan juga barang-barang yang lain lah. So abang harap video ni dapat memberi korang info dan memberi korang ilmu. Kalau korang rasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share and comment. Subscribe. Subscribe lah channel abang ni untuk abang teruskan memberi korang ilmu-ilmu dan juga info-info tentang enjin, tentang tata cara menyelenggara enjin, dan menjaga motosikal korang. Alright. So apa-apa pun, haulia memang ciao-ciao. Mantap abu. Abang sayang korang. Assalamualaikum.